Imam Jawatan Kuasa Surau, hadirin hadirat sekalian, semoga dirahmati Allah. Bahan yang tuan-tuan dapat itu sekejap saja. Kita akan baca kitab sekejap lagi. Baik. Kalau boleh tuan-tuan mengaji ni ada pen, ada pensel. Kalau ada color lagi bagus. Okey, saya buat sikit intro. Perasan tak? Bila ada kematian, ada orang dapat, ada orang tak dapat. Perasan tak? Ada dapat banyak, ada dapat sikit. Betul tak? Dan ada tak dapat langsung. Contoh ayah tuan-tuan mati, tuan dapat? Bapa saya tak dapat. Sebab tak ada sangkut. Kenapa Tok Wan mati? Anak dapat, cucu tak dapat. Tapi kadang-kadang Tok Wan mati, anak dapat, cucu dapat. Kenapa abang kita mati, kita tak dapat? Padahal dia dengan kita satu pak. Punca dia, mak tak sama. Yang tu nak bagi tahu, bab pusaka ni kita kena kenal waris kuat, waris lemah. Kadang orang panggil waris dekat, waris jauh. Kadang orang panggil waris utama, waris tidak utama. Bolehlah nama apa pun. Asal yang kita kena faham, ni saya buat misal. Anak mati, ayah koma. Orang koma kuat. Koma. Sengap. Oh pun tak bergerak. Koma ayah tu. Anak mati, contoh, kita mati, ayah koma. Ayah tu kuat. Sebab dia kuat, sebab dia ayah. Bukan sebab boleh angkat tong gas 2 tong tak. Sebab hubungan dengan si mati kuat. Ayah mati, ada anak. Anak kuat. Suami mati tinggal isteri, isteri kuat. Isteri mati tinggal suami, suami kuat. Orang kuat ni dia ada 5. Hak pertama, suami dengan isteri salah satu. Tak pernah berlaku mati tinggal suami seorang, isteri seorang. Pernah berlaku tak? Yang kedua, mak dengan ayah. 3 dah. Yang keempat, yang kelima, anak lelaki, anak perempuan. Itu orang panggil waris kuat. Sekalipun anak tu, tubuh badan dia tak kuat. Okey, si mati tinggal anak yang baru lahir. Bukan kuat. Tetapi hubungan dia dengan ayah dia kuat. Anak si mati yang duduk dekat Pasir Gudang. Pernah dengar tak Pasir Gudang? Pernah dengar tak Pulau Perak? Di mana Pulau Perak? Di Perak. Di mana Pulau Perak? Saya baru tahu aja hari Senin baru ni. Baru tahu. Bilik saya berjiran dengan seorang prof. Dia ni adalah murid Datuk Harundin. Murid. Dan dia main bilik. Dia tak sembang Merabu. Dia benda ilmiah. Kadang dia main mengaji, kadang dia main cerita pengalaman. Ikut dia nak cerita kita dengar. Okey, kalau tak mau bagi dia masuk, tutup pintu, orang serak kasut. Kalau tak tutup pintu, tak orang serak kasut, dia masuk. Pintu kunci pun dia masuk. Okey, dia suka nak sembang ilmu. Letak kemarin, saya tak main kemarin awak. Ikut Sultan. Oh, pergi mana? Sultan bagi pingat kah? Dah. Pergi tengok titik paling barat. Tahu titik paling barat? Negara kita ni, Malaysia, Semenanjung dengan Sabah Sarawak, titik paling barat dia adalah terletak di Pulau Perak. Pulau Perak tu duduk dalam negeri Kedah. Pulau ni tak ada orang duduk. Kadang-kadang kalau kita naik bot, nak terkencing terberak, pergi situ lah.
Maksudnya, Malaysia kita, titik paling barat, Pulau Perak, duduk di Kedah. Kenapa nama Perak? Saya tak tahu. Dan yang paling timur sekali tahu tak? Di Sulu, Lahad Datu. Nak abang, lebarnya Malaysia, tu. Baik. Anak kita duduk Pasir Gudang. Anak, waris kuat. Satu lagi, waris dekat. Cucu, cicit, tidak celah ketiak Tok Wan, celah ketiak Tok Jang. Waris jauh, waris lemah. Walaupun badan mereka kuat. Jadi bila boleh kenal kuat dengan lemah, senanglah kita nak kira. Baik, lah tolong tanda dulu waris kuat siapa dia? Siti Zakir mati. Waris kuat, lah ni ada pen color-color kan. Kadang satu pen tu sampai 12 color. Oh, jenuh guna. Pen jenis tu senang rosak. Sebab senang rosak. Ada macam-macam macam tu. Pernah beli tak? Radio dia. Torchlight dia. Faham tak? Cas bateri handphone pun dia. Segala-gala dia. Senang rosak. Nah. Faham tak? Dulu pernah dengar tak? Torchlight ada radio. Dulu ada. Yang anda dengar radio saja, torchlight tak ada. Torchlight ada, radio tak ada. Saya ingat cerita nah, baru ni hari Isnin ada ayah pada sahabat isteri saya meninggal, saya pergi ziarah. Tanya-tanya, mereka kata mai daripada Naka. Tahu nak Naka? Ada Naka 6 buah. Naku 6 buah. Naku 6 buah. Dulu-dulu ni cerita bagi tak mengantuk lah. Ada seorang lelaki meninggal. Lelaki ni satu sekolah dengan saya. Sama-sama sekolah pondok. Nak jadi cerita, isteri dia, sepupu isteri saya, duduk sekampung. Okey, dia nak pergi motor, langgar van Kelang, pensan, koma banyak hari. Akhirnya sedang elok, bawa pergi elok start. Masa proses nak angkat ke katil, jatuh. Orang kampung kalau jatuh, dia kata, takdir Allah Ta'ala nak mati. Orang kampung, mereka macam tu. Kita kalau orang pekan, saman. Orang pekan tu bagus, sebab mereka cuai. Faham tak? Mereka beritahu, jenazah akan disolatkan di kampung Masjid Naka. Saya pergi cari jenazah di Masjid Naka. Faham tak? Tahu tak? Kampung Masjid Naka. Saya pergi cari. Masjid Naka tak ada jenazah. Mana ada orang mati? Lama-lama korek telefon, rupanya kampung Masjid Naka. Faham tak? Kampung Masjid, bukan tulis koma. Kampung Masjid, Naka. Baru jumpa. Tu nak abang kata, kita bercakap ni kadang-kadang orang faham, kadang orang tak faham ni contoh. Saya sampai rumah tadi dah dekat Bukit 7 dah. Okey. Saya makan tengah hari petang sebab tak ada tengah hari tadi. Saya panggil anak saya yang tak ada di rumah. Anak nombor 5, saya panggil, Mustanir. Siapa tak menyut? Sebab tak ada. Mustanir. Anak nombor 3 dengan nombor 2 dengar. Isteri pun dengar. Mereka menyut. Mereka tak tanya. Mustanir mana ada? Panggil apa? Saya nak tengok siapa faham. Tiba-tiba mereka main milu panas segelas. Rupanya Mustanir ni anak saya yang bancuh ayak milu paling sedap dia. Bila saya panggil Mustanir, maknanya apa dia? Milu panas. Ni bahasa ni kita dengan keluarga kita saja faham. Nah, okey baik. Abu waris kuat. Syahrun kuat. Kamil kuat. Fakri kuat. Asma kuat. Berapa orang ada kuat di sini ni? Abu, Syahrun, Kamil, Fakri, Asma. Abu, dia dapat pusaka tak kongsi. Sebab dia adalah suami. Anak lelaki perempuan, kongsi. Kongsi ke mana?
laki 2, perempuan 1. Hak lain-lain nampak tak? Muhammad, Zaini, Hamidah, Hasyah, Kamariah, waris lemah. Baik, kebetulan Siti Zakiah ayah dengan mak mati dah. Kuat terang mana pun kalau mati, tak ada apa. Okey, clear tak? Jaga-jaga ni bab faraid ni, baru ni dengar tak? Kemalangan di Jeli ke di mana yang Toyota Hilux belaga dengan Alza. Meninggal 5 beranak tu. Meninggal tu agak-agak serentak tak? Kalau serentak, tulis serentak. Kalau tak serentak, jangan. Bahkan beza minit, beza saat pun kena tulis. Sebab yang mati lambat, dia dapat pusaka hak mati awal. Kalau ditulis, mati tempat kemalangan, mati dalam ambulan, mati kat hospital, minit, jam, beza. Walaupun ke bumi satu liang, tetapi pewarisan berlaku. Tu kena bagi clear. Polis pun kena mengaji juga benda ni. Okey. Baik, kalau polis, ketua paling besar turun mengaji, hak kecil-kecil ikut. Ni pengalaman saya. Mereka minta tarikh untuk saya bagi kuliah faraid kat kem tentera kepala batas. Saya tahu okey bolehlah tarikh apa. Okey, ustaz mai 22 hari bulan. Bukan 23 hari bulan 6. Tu belaga dengan kombo anak. Saya kata tunda boleh. Saya minta tunda, okey. Tunda 22 bulan 7. Belaga pula dengan kombo anak nombor 3. Saya tak minta tangguh, tetapi dulu saya ikut belakang naik ETS. Tak tahu lepas tunda ustaz, anak pegawai pemerintah. Pegawai apa atau pangkat besar sangat, nak terima menantu. Boleh tak tunda 29? Cantik. Tarikh tu belaga. Tup-tup. 2 hari lepas, telefon pula. Lieutenant Colonel telefon. Saya melawak hangku sebab apa hangku? Sebab kawan saya. Lieutenant Colonel kira ke mana? Takut tak? Takut noh. Bini dia seorang lah. Walaupun dia Lieutenant Colonel. Dia tahu ustaz, boleh tangguh lagi tak? Awak tangguh. Hak pangkat besar lagi nak mengaji juga. Okey, cantik 5 bulan. Garanti tak semua pegawai turun. Tentera ni nak apa? Kalau hak atas turun, bawah semua turun tak? Tu cara. Bagus tak kalau orang atas kerja mengaji? Bagus. Baik. Kena bagi tengok mati, hidup, siapa dulu. Baik. Setelah tu tengok bawah pula. A, nampak ada A 1 sampai 10. Tak ada pun tak apa. Ada senang tak? Ada senang tak? Senang. Takwim solat kalau tak ada nombor teruk. Takwim solat. Nombor tak ada pakai tulis 5.5. Kan? Susah tak? Susah. Nombor senang. Nombor kereta kalau pakai nombor nak pakai huruf payah tak? Dia pakai nombor senang. Baik, cuba tengok. Suami dapat suku Nas Al-Quran ayat 12 surah An-Nisa. Surah apa dah? Surah apa? Ayat 12 surah An-Nisa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Muka surat 79. Dan bagi kamu, suami-suami, separuh hak isteri kamu mati tinggal kalau dia tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau bini kamu ada anak, biasa anak bini, anak suami juga, kadang anak bini bukan anak suami, falakumur rubu'u mimma tarakna, bagi kamu 1/4 apa lepas tinggal. Jadi suami dapat suku 4 naik di atas, 4 bagi 4 1, 4 tolak 1 3, 3 tak boleh bagi dengan 7. Darablah dapat 28. Kelantan panggil apa? Lapis. Dia panggil lapis. Nampak ada F tu. Kolom F itulah keputusan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah dia apa dia? Dia buat nombor 1 sampai 5. Dia letak nama waris B.
Dia letak C hubungan, dia letak F jalan kira, mahkamah tak buat. Sebab dia tak mau bagi orang sakit kepala. Sama mahkamah ringkas tak? Ringkas tak ringkas? Ringkas. Dia kata apa dia? Pusaka bahagi 28, suami 7, anak lelaki 6, perempuan 3. Selesai. 6 sampai 10, dia tak tulis. Tak dapat. Kan saya sebab apa tulis juga. Nah abang apa tak dapat. Ada sebab si mati, ada anak lelaki-lelaki. G boleh dipaksa. Faham boleh dipaksa. Macam anak kita, dia tak mau semayang, kita paksa semayang, kita berdosa. Anak tak mau semayang, kita suruh dia semayang, berdosa. Sebab apa marah anak? Sebab dia tak semayang. Kita marah anak, berdosa tak? Tak berdosa. Faraid juga macam tu. Kalau kita paksa orang faraid, tak berdosa. Setelah dapat faraid, setuju nak sama rata, silakan. G, faraid. Faraid ni apa dia? Kita bagi ke orang tu cukup-cukup. Hak kita cukup, hak dia cukup. Tak ada lebih, tak ada kurang. Bagi cukup-cukup. Yang tak dapat langsung. Yang dapat cukup, tak lebih dan tak kurang. Nampak tak? Suami dapat 14,000. Boleh tak? Buat rumah setingkat lagi 14,000. Boleh tak? 14,000 boleh buat setingkat lagi tak? Hai, jangan. Kedai basuh kereta dekat Taman Melok, Padang Serai. Ke tanah kerajaan, tepi-tepi jalan, dah tanah kosong. Mereka buat simen, mereka buat bumbung. Dulu pakai kemah kenduri. Tak larat nak. Ni kerja reput, buah bumbung zinc. Kan? Pasang besi saya tak berapa ribu 10. Tiang besi berkarat. Skru tu ngin langgang tengok. 10 tak barang mahal. Tu, hak besi alang tu. 32 dia bubuh 2. 10,000. 10,000. 14,000 boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Okey, nak buat pagar rumah boleh, pinggan cantik sangat. Syahrun 12,000, adik-adik dia, nampak tak? 12,000 juga, yang perempuan 6. Perempuan nampak gaya geram tak? 6. Dapat sikit. Orang perempuan dia tak dibebani dengan bagi nafkah. Faham nafkah? So kita nak keluar kerja, ada tak bini bagi duit makan? Ada? Ada tak? Ada tak aku ni? Suami nak keluar kerja, nak abang belanja makan hari ni. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Saya alhamdulillah lah, baguslah juga. Kereta di rumah, semua sebuah minyak. Dan saya abang kat anak isteri, jangan bagi minyak kurang pada separuh. Kalau kita kecemasan, susah nak topa kedai minyak. Orang lelaki dapat banyak sebab dia nak kena belanja banyak. Bila ayah dia mati, anak lelaki kena sara mak. Anak lelaki kena sara bini. Anak lelaki kena sara adik-adik. Orang perempuan tak kena sara apa. Sebab tu dia dapat banyak. Anak lelaki dapat belambak. Sekupang dia tak bagi ke mak ayah dia. Itu masalah dia, bukan masalah Islam. Dia yang tak bagus, Islam bagus. Ada seorang hamba Allah telefon saya pun mengalir air mata, kasihan. Dia tahu Ustaz, kami 4 beradik Ustaz. Laki, perempuan. Hak jaga mak ayah, saya dengan adik saya. Hak 2 lagi, tak ambil tahu. Tak ambil tahu. Ustaz, abang saya hak sulung gaji 20,000 sebulan Ustaz. Makan tak habis. Adik dia kurang sikit. Tapi mak ayah mereka tak jaga. Sakit tak balik tengok. Bila mati celapak balik. Celapak balik apa? No, pusaka. Tu perangai dia. H apa dia? H ni apa dia? 1 dengan 2 nak faraid, hak baki tak mau. Tak mau bukan mereka ketegang tak. Mereka tahu dapat banyak, mereka nak bahagi sama rata, kesian kat bawah. Suami faraid yang lain tak mau,
Bukan tak mau, setuju sama rata, J semua sama rata. Clear. Jadi setelah faraid dah setuju, kita eloklah. Jangan duk bergaduh apa-apa. Dan jangan pula duk mengata kat belakang, tahu mengata kat belakang. Kaya pun duk nak bolot. Bukan bolot. Hak aku memang 12,000, hang nak kata apa? Hang tahu tak? Kalau lelaki hang mati, anak hang tak ada, aku kena jaga hang. Ingat tu? Mak, kalau ada, aku jaga mak. Isteri, aku jaga. Adik-adik kecil duduk sekolah, anak lelaki-lelaki jaga. Orang yang tanggungjawab dia banyak, memang dia kena. Okey, baik. Selesai yang tu, tengok pada kitab kita. Harap tuan-tuan dah study dah di rumah. Study ke tak? Kalau ada periksa, dah study kan? Ada periksa. Baik, 1027. Seorang atau lebih anak perempuan kepada anak lelaki-lelaki. Arab panggil bintu ibni. Kita panggil cucu kan? Kenapa tak panggil cucu? Sebab cucu ada 4 jenis. Cucu ada 4. Yang pertama, dengar elok, anak kita ada berapa jenis? Lelaki, perempuan. 2 jenis kan? Cucu kita ada berapa jenis? Anak lelaki, anak pada dia, mungkin lelaki, mungkin perempuan. 2 jenis lah. Anak perempuan kita, anak dia 2 jenis. Mungkin lelaki, mungkin perempuan. Jadi cucu ada berapa? Ada 4. Yang dapat pusaka hanya cucu lelaki dan perempuan daripada anak lelaki-lelaki sahaja. 2 jenis ni. Maka cucu kita, walaupun dia cucu kita, tapi dia bukan bin anak kita, dia tak dapat. Faham tak? Yang dapat pusaka kita, pusaka Tok Wan, ialah cucu kita, cucu Tok Wan, bin anak dia. Boleh faham tak? Faham ni? Anak perempuan kita, bila kahwin, anak dia cucu kita tak? Cucu kita kan? Tapi bin apa? Bin menantu. Tak mau. Dia kena anak kita, bin anak kita. Anak cucu kita, bin anak kita baru dapat. Faham tak? Contoh, kita buat contoh Haji Noh. Haji Noh ada anak lelaki kan? Anak lelaki ada anak tak? Lelaki perempuan? Okey, baik. Ada anak perempuan tak? Ada. Ada anak dia lelaki perempuan? Perempuan. Anak lelaki kepada anak lelaki-lelaki sama ada satu lagi anak perempuan pada anak lelaki, katalah Haji Noh meninggal. Cucu-cucu bawah tak dapat sebab anak lelaki-lelaki ada lagi. Tapi kalau anak lelaki-lelaki mati, anak perempuan pun mati, maka cucu-cucu yang bin anak kita dapat. Maka cucu kita yang bin menantu kita tak dapat. Clear nah? Baik. Cuma ada pecahan lagi pula. Cucu kita ada 4 jenis, hak belah anak perempuan tak dapat, belah anak lelaki dia dapat. Depa pula taraf dia tak sama. Kadang cucu kita, kadang cicit kita, kadang-kadang apa dah? Piut kita. Dia tak sama. Itu yang menyebabkan kena mengaji baru boleh nampak. Maka hukum fiqh, hukum faraid, Haji Noh tak boleh wasiat kepada anak sendiri, tak sah. Wasiat tak sah. Bagi siap-siap masa hidup, sah. Syarat masa bagi itu sihat. Baik, saya nak tanya. Tengok Proton Act 50 lawa. Saya pun tengok lawa. Mula-mula keluar dulu. Pederah kereta. Sebab depan tu ada Act 50 nak tengok. Buat lawa sangat tak tahu. Selama mana kita duduk terengin nak tukar kereta, masa tu kita bagi apa-apa ke anak kita je lah. Tapi kalau duduk fikir, aku ni boleh hidup berapa hari lagi. Kaki kanan kerak dah, kiri bila tak tahu.
Makan semua tak sedap, pahit macam masa tu kalau nak bagi apa-apa kat anak, tak jalan. Sebab tak jalan, kita dah duk fikir nak mati dan kita boleh mati bila-bila masa. Tapi Haji Noh, kalau nak bagi dekat cucu, boleh. Sebab apa boleh? Sebab cucu tak dapat, sebab kita ada anak lelaki-lelaki. Tapi kalau anak lelaki mati dah, cucu kita dapat. Wasiat kat cucu tak jalan. Dia punya nak potong-potong tu dia ada banyak benda. Okey. Anak lelaki-lelaki mati habis dah. Cucu dapat tak? Tengok pula cucu lelaki, cucu perempuan. Cucu lelaki memang dapat, cucu perempuan kadang dapat, kadang tak dapat. Dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia. Baik. Seorang atau lebih tak usah kisahlah. Berapa orang pun. Okey, kenal tak? Datuk Seri Sanusi Mak Noh. Menteri Besar kita. Anak ayah dia berapa orang? 13. Saya selalu kalau ada video dia, saya tengok sampai habis. Dia cerita kemiskinan ayah dia. Ayah dia tak pernah abang, tak ada duit. Balik anak abang kata nak pakai duit minta yuran. Ayah hilang. Saya tengok pagi tadi hilang. Kayu gerek. Bukan naik motor kayu gerek tu. Kayu 10 km. Esok pagi nak pergi sekolah, dia dah. Sedih. Tanya-tanya bila Nur mati, ni mati. Tanya rupanya ayah kayu gerek 10 batu. Pergi pinjam duit kak. Nak bagi anak mengaji. Dia kata, Alhamdulillah kami semua mengaji bagus. Semua kerja belakang. Cucu ada 70 orang dah. Tu hidup dengan miskin rupanya berjaya. Tu cerita. Jiran sebelah rumah saya pindah balik Terengganu dah. Nikah umur 13. Anak ada 19. 19. 7-9 lelaki-lelaki. 10 perempuan. Semua ada lagi. Sebab tu saya kata, Kak Ayah ni murung. Ada orang main tanya, abang. Siapa dah ni? Adik. Abang, adik. Saya kata berapa orang langsung. Lama-lama kata, Kak Ayah murung. Ada 19. Oh, 19. Tu. Orang dulu menikah awal. Zaman law ni dia jenis buang anak awal. Faham buang anak awal? Buang tuan sampah bagai-bagai. Arab panggil bintu ibni banun ta alif banun. 6 huruf. Banun ta bintu tu anak perempuan. Ibni anak lelaki. Anak perempuan anak pada anak lelaki. Melayu tulis panjang tak? Anak perempuan kepada anak lelaki-lelaki. Tu dia panjang. Bahasa Arab senang. Seorang ke 2 orang, dia akan dapat 1/6. Awak Ustaz Nu cerita dapat setengah. Nak dapat setengah ada syarat. Nak dapat 1/6 ada syarat. Tak dapat pun ada syarat. Jadi kalau kata mengaji, 1 jam nak faham, tak boleh kena banyak jam. Banyak jam. Seorang atau lebih anak perempuan kepada anak lelaki. Setengah orang panggil anak lelaki perempuan daripada jalur anak lelaki-lelaki. Atau kita kata cucu daripada jalur anak lelaki-lelaki. Sekiranya bilangan dia seorang atau lebih menerima 1/6 pusaka. Dulu saya tak tahu 1/6 ni. Saya tulis 1, bawah ada garis. Saya pergi cari angka 6, tulis di bawah, saya buang garis bawah. Jadi 1/6. Faham tak? Kita tak kerti. Tulis 1, ada garis, ada underline bawah. Tulis angka 6, tak bawah 1 tu. Jadi 1/6. Duk lama rupanya dia ada palang. 1 palang 6. Lah lagi cerdik. 1/6 ada dah dalam komputer. Dia buat siap dah. Cari bagi jumpa. Faham tak? Oh, makin lama makin pandai. Saya buat kotak, tak kerti anak ajak, saya bagi RM20. Ni politik saya. Kira pemurah tak? Buat kotak tak kerti, anak ajak RM20. Itu politik saya. Nanti mereka nak pergi
Sekolah, duit tak minta dah kat ayah. Ayah bagi duit siap lah. Tu macam tu. Dapat satu benang pusaka jika memenuhi syarat-syarat berikut. Nak dapat dia ada syarat. Jangan sakit kepala. Saya tak buat ujian. Saya tak buat periksa. Jangan risau. Janganlah periksa tak ada. Jangan. Yang pertama. Dia pada dia. Cucu perempuan daripada jalur anak laki-laki. Atau mereka. Mereka ni apa dia? Ramai. Cucu kita ramai tak? Cucu kita ramai. Cucu pada tu? Cucu perempuan daripada anak laki-laki sahaja. Cucu-cucu hak daripada anak perempuan tak dapat. Tak dapat. Dia kata apa? Hendaklah bersama-sama anak perempuan tunggal. Arab panggil bintu wahidah. Contoh macam ni lah. Siapa-siapa mati, anak perempuan dia seorang saja. Dan dia ada juga anak laki-laki. Anak laki-laki tu mati sebelum anak perempuan tu. Ini nak bagi faham ni. Anak 2 orang. Laki seorang, perempuan seorang. Hak laki tu menikah. Ada anak perempuan seorang. Dia mati. Jadi bila Tok Wan dia, bila ayah dia mati, tinggal anak perempuan seorang. Cucu perempuan daripada anak laki-laki seorang. Masa tu anak perempuan tunggal setengah, cucu perempuan pada anak laki-laki 1/6. Tapi jaga-jaga, kalau anak perempuan tu 2 orang, cucu perempuan tak dapat. Walaupun tak dapat, jaga-jaga. Kadang-kadang dapat kalau bersama dia cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Yang mungkin abang dia, mungkin adik dia, mungkin sepupu dia. Itu faraid ni saja anak abang. Di sekolah-sekolah agama, faraid subjek yang ustaz-ustaz pakat tak mau. Faham tak? Pakat dok tolak hang. Sebab apa tak mau? Kadang lepas gempak, ngajak faraid mati cepat. Saya sampai tanya prof saya, betul ke faraid ni mati cepat? Dia kata, tok guru aku tua lagi, tak mati lagi. Rupanya lepas gempak. Ada juga saya tanya, pernah dengar nak orang perempuan kalau nikah 2, akhirat nanti duduk dengan suami pertama ke suami kedua? Orang perempuan hak menikah pula lelaki mati. Ada tok guru kata dia duduk dengan lelaki yang terakhir. Hak last sekali. Hak nu dah mati dah menikah pula. Suami hak last. Yang kedua dia kata pula tak. Duduk dengan suami yang paling bagus sekali. Kalau suami pertama tak isap okok, yang kedua isap okok, dia ambil suami yang pertama. Tapi hak kedua tak isap. Yang nu tak isap okok, tapi semayang tak mau. Dia kacau pula dah. Saya tanya soalan tu kat prof saya. Prof, perempuan hak laki dia 2 orang, akhirat dia ikut laki mana? Dia kata apa? Tunggu nanti masuk syurga, tengok laki mana ada. Faham tak? Saya menyesal aku tak tanya pun tak apa. Sebab kita tak tahu jumpa ke tak. Duduk setempat pun kita tak tahu. Baik, yang kedua, si mati tidak mempunyai anak lelaki. Baik ni nak buat cerita bagi lucu sikit. Kalau anak 2 orang, laki-laki, seorang perempuan. Berapa orang anak dia? 3. Hak sulung mati dah, jatuh pokok manggis. Mati. Ada anak perempuan. Ada lagi dah anak laki-laki seorang? Ada. Maka anak perempuan tu tak dapat sebab yang mati ada anak laki-laki. Maka ayah pun jatuh sakit, makin uzak. Pup, anak laki-laki hak yang kedua accident. Mati. Faham tak ni? Mati. Maka oleh kerana mati dua-dua, kemudian ayah mati. Cucu hak bawah dapat sebab yang mati anak laki-laki mati dah. Dia tak meloncat lah, tapi dia senyum. Alhamdulillah. Kalau Tok Wan mati, Pak Ngoh aku ada, aku tak dapat lah. Tapi Pak Ngoh pun tak ada dah. Tok Wan aku mati, Pak Ngoh tak ada, aku dapat. Walaupun aku dapat, maksu aku dapat setengah. Kami
laki perempuan, berhabis. Kalau Pak Ngah hidup, tak ada apa. Tapi nak jadi jam tau jam. Tok Wan mati, Pak Ngah duduk nazak. Faham tak? Tok Wan mati, Pak Ngah nazak. Pak Long mati dah. Jadi pusaka bahagi 3. Pak Ngah dapat 2, Mak Su dapat 1. Hak 2 tu, Pak Ngah mati, turun pergi ke anak dia. Kita hak cucu-cucu tak dapat apa sebab ayah kita mati awal. Hak ni kena ingat, Tok Wan dia kena fikir sesuatu. Kan, buat sesuatu. Lagi, yang ketiga, tiada anak laki-laki kepada anak laki-laki. Cucu juga. Kalau anak perempuan kepada anak laki-laki, bersama dia anak laki pada anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki, mereka berkongsi laki-laki sekali ganda perempuan. Oh, cabang dia banyak. Okey, cuba tengok lagi. Sekiranya ada, maka yang akan menjadikan mereka asabah-asabah ni apa dia? Berkongsi laki-laki dengan perempuan. Baik, cuba tengok. Jika syarat-syarat ini ada, mereka layak menerima 1/6. 1/6 tu, kalau campur dengan 1/2, jadi 2/3. Tak percaya, kira tengok. 1/6 campur setengah, jawapan dia 2/3. Cikgu matematik, dia boleh fikir. Ni saya saja nak pergi tak mengantuk ni. Ada seorang cikgu, nama Cikgu Roslan. Dia ni cikgu sukan. Kira bola sepak raga ni, timbang bola ni 50 kali tak jatuh lagi lah. Kita jatuh berapa kali? 3 boleh tak 3? Nak bagi banyak pun tali rapia. 3 lepas. Dia lepas 50. Tak jatuh. Sampai tak larat dah berhenti. Hebat dah cikgu tu. Hebat. Sukan. Itu pagi Pantai Merdeka. Sampai tengah hari bersukan. Maghrib perkena nasi kandar. Jatuh. Dan meninggal di hospital di Garisan Merah. Jadi, Faraid dia dapat kat saya. Dia suruh saya tolong kat saya kira. Isteri dia, nama Cikgu Nur Ain, orang Yan, telefon saya. Saya cakap, dia jawab. Saya cakap, dia jawab. Saya kata 1/2, 1/3, duk angka-angka semua. Tanya semua boleh jawab. Hebat cikgu ni. Matematik, balik tanya isteri, Cikgu Nur Ain tu mengajar subjek apa? Saya kata matematik, subjek pun. Aku tanya semua, dia boleh jawab. Cikgu matematik. Cikgu tu nak apa? Dia ada beli rumah, dia letak nama suami dia. Maka bila buat faraid, dia beritahu kat hakim, rumah nama suami saya bayar A to Z. Hakim kata rumah ni ambil kat kamu semua. Sebab bukan rumah suami kamu, nama saja. Bantahan tak ada. Cuba tengok jalan cerita ni nak beritahu. Isteri saya, dia hantar WhatsApp. Kadang kat traffic light tu saya tengok, isteri saya tanya soalan faraid. Tak boleh tunggu saya balik lah. Rupanya ada ustazah tanya dia. Dia tanya saya, isteri saya di Mesir juga ustazah, tapi dia mengaji kuliah bahasa Arab. Bahasa Arab ni faraid ngaji juga. Tapi 1 sem saja 6 bulan. Masuk periksa 5 bulan je lah. Dah lah mengaji sekejap. Lepas tu sejak habis mengaji Mesir tak pernah duk kira dah. Faham duk mengajar anak murid jekah langsung tak tengok. Tak boleh kira langsung lah. Saya kata kat dia, cuba kira tengok. Nanti balik saya rate. Faham isteri saya kata, tak lawak pun, tak mau gelak. Dia balas balik aku tu. Saya kata macam ni, abang kat ustazah tu suruh hello saya. Jadi dia pun hello saya Isnin baru ni. Rupa-rupa dapat nombor di mana tak tahu. Dia kata, Ustaz, saya ni ustazah, okey.
orang kata semua ustazah boleh kita tanya faraid saja pun. Habis awak, tak boleh Ustaz, sesat mampu. Habis tu nak buat apa? Tolong ajak saya Ustaz. Mai saya nak ajak. Tu kadang-kadang duk ajak orang dalam kereta kan, sambil kita berhenti lah. Benda nak beritahu ilmu ni, kalau orang tanya, nampak gaya tak lepas pi, tolak pi ke orang lain. Itu paling bagus. Contoh kita lah, handphone kalau rosak roti perbaik. Tak betul. Laptop kalau rosak roti perbaik. Motor kalau rosak roti perbaik. Bila tak reti, kalau perbaik juga, rosak je. Kan nak berdosa apa, rosak je. Lagi rosak teruk dah. Faraid kalau tak boleh, jangan duk cuba. Cuba boleh, tapi masa kita duk belajar. Sebab tu saya sindir, tahu sindir. Orang awam macam tuan-tuan ni, 3 orang dah mati. Dia telefon saya, minta formula nak kira faraid. Orang Pulau Pinang. Kita nak buat apa? Ustaz yang ni mati ni dapat berapa-berapa, dia ambil formula. Dia kata, apa Ustaz saya nak buat? Saya kata, confirm salah, kamu cari dosa. Anak murid saya mengaji 6 bulan tak berhenti, boleh kira 2 lapis. Kamu tanya Ustaz saja nak kira 3 lapis. Mampu tak betul? Dia langsung tak respon, dia nak kira sendiri juga. Memang silap. Saya pun silap juga. Dia tanya, dia nak kira sendiri. Kalau anak murid dalam kelas, kira sendiri tak apa. Ada guru tolong ajak. Ni nak masuk SEM baru bulan 8 ni. Dulu online law ni nanti tulis kat whiteboard. Saya mengajar, sejarang duduk. Pen 4 batang. Hampa semua pi buat soalan, pi jawab. Lagi saya contang. Latu cukup. Laki, perempuan semua bagi semacam je. Ada anak murid saya nama kalkulator murah. Tahu kalkulator murah? Nak mengaji, Faid beli kalkulator jual ikan. Hak RM5 buah kat kunci motor. Mengaji kedekut. Faham tak? Awak dah gitu. Boleh belajar kira. Salah tak apa. Sebab kita duduk mengaji. Tetapi nak tolong kira harta pusaka orang, tak boleh belajar. Jangan duduk belajar. Cuba tengok ni jalan cerita dia. Abu Musa Al-Ash'ari, dia ni sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni macam kita lah juga. Anak murid dalam kelas, ada tak hak faham? Ada tak faham? Ada tak? Ada anak murid, ni saya duduk mengaji dulu anak murid, dia tak perlu baca buku. Profesor mengajar, hak semua ajar, semua masuk dalam kepala. Dia tak kena baca buku. Tak perlu baca. Masuk periksa, semua A+. Nama Ahmad Raziq. Saya pernah naik bas kali dengan saya. Allah profesor ada kot. Memang cerdik gila. Ada juga orang Arab tak cerdik. Sahabat Nabi pun sama juga. Ada yang faham faraid. Ada yang kurang. Ada yang faham sampai boleh mengajar. Ada yang faham untuk diri sendiri. Maka nak cerita, Abu Musa didapati cuba menjawab soalan faraid. Faham tak cuba menjawab? Dalil dia kata cucu dapat pusaka ni, Abu Musa pernah ditanya tentang satu kes, iaitu jika terdapat seorang anak perempuan kepada anak lelaki, cucu kan, bintu ibni, dan seorang adik perempuan kepada adik-beradik perempuan, ukhtun, si ibu sebapa. Faham tak ni? Si mati tinggal anak perempuan seorang, cucu perempuan seorang, saudara perempuan sebapa seorang, berapa orang? 3 orang. Patut Abu Musa tak jawab. Sebab Abu Musa tidak terkenal sebagai orang mahir faraid. Tapi walaupun tak terkenal, boleh gagah, boleh kira juga sikit. Tapi kemungkinan silap tu ada. Kenapa berani kira? Sebab kalau aku silap, orang lain akan tegur aku. Faham tak?
Aku kira, kalau aku silap, ada orang kata kau. Bila ditanya, Abu Musa menjawab. Beliau menjawab, untuk anak perempuan 1/2. Setengah. Untuk adik-beradik perempuan seibu sebapak 1/2. Habis lagi berzakat. Simpati tinggal anak perempuan seorang, cucu perempuan pada anak lelaki seorang, saudara perempuan seorang. Dia kata anak perempuan setengah, saudara perempuan setengah. Ada baki lagi tak? Tak ada. Jadi cucu dapat tak? Cucu dapat tak? Cucu tak dapat. Cucu tak dapat. Siapa jawab? Abu Musa jawab. Baik, bila dia jawab, tahu dia kata apa? Pergilah, dia kata kepada Ibnu Mas'ud. Mas'ud ni orang faham paraid dan boleh mengajar. Aku dah kira dah kat hang ni. Cuba hampa pergi dekat Ibnu Mas'ud. Dia kata apa? Nescaya beliau akan mempersetujui kataku ini. Faham tak ni? Boleh faham tak? Abu Musa cuba menjawab dan dia kata hampir cerita jumpa dekat Ibnu Mas'ud. Dia mesti setuju dengan aku. Maknanya betul dah aku kira? Betul dah kira? Aku dah kira dah ni. Hampa pergi tanya Ibnu Mas'ud. Mesti dia setuju dengan aku. Kira kemah? Kemah. Anak murid tu pula lurus. Dia buat apa? Lalu Ibnu Mas'ud ditanya tentang perkara ini. Faham tak? Jadi waris jumpa Abu Musa. Dah jawab dah. Harta pusaka bagi 2. Cucu tak dapat. Anak perempuan setengah. Saudara perempuan setengah. Anak perempuan setengah. Kakak setengah. Lepas pergi jumpa Ibnu Mas'ud. Abu Musa pergi abang, apa pergi jumpa? Ibnu Mas'ud akan setuju dengan aku. Pergi jumpa. Patut bila pergi jumpa ni abang, tanya macam ni. Ya Ibnu Mas'ud. Si mati tinggal anak perempuan seorang. Anak perempuan pada anak lelaki seorang. Saudara perempuan seorang. Jangan abang, Abu Musa jawab dah. Kita macam ni, saya duduk mengajar ni. Kalau nak tanya, jangan dah abang Ustaz nu kata begini. Ustaz nak kata apa? Jangan macam tu. Faham tak? Kita kata ni, si mati tinggal 3 orang. Macam mana jawapan dia? Tak, lepas kata apa? Lepas tanya Ibnu Mas'ud. Dan lepas beritahu, Abu Musa jawab dah. Jam tak? Dah tanya Ibnu Mas'ud. Abang Abu Musa jawab, seorang setengah. Allah. Dia kata apa? Beliau menjawab, kalau begitu, aku pasti tersesat dan tergolong dalam golongan yang tidak layak mendapat petunjuk. Maknanya Abu Musa salah tak? Ibn kata, kalau hampa nak pakai hak tu, aku tak tegak, mesti hampa akan tersesat. Aku pun sesat juga. Lah ni mai aku nak ajak. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata, aku akan menjawab sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi SAW untuk anak perempuan 1/2. Lebih lagi setengah tak? Setengah. Untuk anak perempuan kepada anak laki-laki, Arab panggil bintu ibni, 1/6. Menggenapkan 2/3. Dan selebihnya untuk adik-beradik perempuan. Jawapan dia gini. Anak perempuan setengah. Cucu perempuan 1/6. Kakak baki. Faham tak ni? Harta bahagi 6. Anak perempuan dapat 3. Setengah. Cucu perempuan 1. Kakak 2. Habis? 3 dapat. Anak perempuan 3. Setengah. Cucu perempuan 1. Dah jadi berapa? 4. Kakak 2. Jadi 6. Ingat kot selesai tahun tu dulu. Mula-mula tanya Abu Musa. Musa kata, apa pergi tanya Musa? Dia mesti setuju dengan aku. Lepas pergi abang kata Abu Musa jawab macam ni. Salah dah yang tu? Salah. Lepas pergi abang, kalau Musa pula kata, kalau gitu hampa sesat, silap. Maka Ibnu Mas'ud bagi jawapan yang betul. Patutnya balik sengap je lah. Tak balik sengap. 2 tok guru ni, seorang kata bahagi 2.
Seorang lagi kata bagi 6. Kita pakai hak bagi 6 tu lah. Sebab hak ni alim pada yang tu. Rupanya waris tak berhenti di situ. Mula-mula tanya Abu Musa. Mengadu Abu Musa jawab macam ni. Tanya Ibnu Mas'ud, Musa jawab. Dia papi abang pula kat Abu Musa. Faham tak ni? Jam tak? Patutnya balik di rumah sengap je. Ni dak pergi jumpa pula. Dia papi abang pula. Geram tak kawan tu? Patutnya balik rumah. Abu Musa tak boleh jawab. Dia jawab juga. Faham tak? Fikir itu cukup ni dak. Pergi report pula. Lalu kami pergi berjumpa Abu Musa. Abu Musa duk main tengok. Dia tengok. Dia kata apa? Aku duk kata ada. Lepas main abang aku tu mungkin nak tahu. Yang kedua, mungkin lepas abang aku salah. Dah pergi jumpa Ibnu Mas'ud. Patah balik main. Abang kata apa? Aku betul. Satu lagi pada. Aku tak betul. Dua tu ya. Lepas main-main bagi salam elok. Lepas kata apa? Dan kami beritahu beliau pandangan Ibnu Mas'ud tadi. Rupa-rupanya Abu Musa salah. Geram tak Abu Musa? Beliau berkata, jangan tanya aku perkara ini selagi mana Al-Hibri. Hibri ni dakwat. Dakwat ni kinayah kata orang alim. Kata anak-anak tadi kata, jangan kamu tanya aku perkara ini selama mana Al-Hibru. Hibru tu pada dakwat, gelaran bagi orang yang alim. Bagi Ibnu Mas'ud, ini masih berada bersama dengan kamu. Maknanya apa? Kira macam geram. Nampak ni pun satu. Patut pergi tanya dia. Terus main tanya aku. Buat apa? Faham tak? Hak elok lagi pada Abu Musa kata, pergi tanya Ibnu Mas'ud. Aku tak boleh jawab. Clear. Tapi Abu Musa cuba juga menjawab. Hampa pergi tanya Ibnu Mas'ud. Mas'ud pun jawab pula. Tak betul dengan hak tadi. Jadi jawapan dia, kalau kita ragu-ragu dengan jawapan pertama, pergi tanya orang yang kedua. Jangan abang. Hak pertama tu orang jawab dah. Jangan duk abang. Dengar. Balik fikir pula. Oh, hak pertama salah. Kalau hak pertama tak sama dengan kedua, kita tak erti nak fikir hak mana betul, hak mana salah. Pergi tanya pula orang yang ketiga. Jam. Jadi itu nah clear. Baik, kod nak tanya apa-apa, tanya dulu. Kod nak tanya apa-apa. Setengah orang dia keturunan rajin bertanya soalan. Oh, nak tanya soalan. Ish, tak mau nak tanya. Siapa tanya hidup lama. Ya Allah, awak tak mau nak tanya. Macam nak tanya pun. Tak mau nak tanya, takut mati awal. Saya ingat lagi di Sungai Ulak, saya pergi Snake River. Ada seorang lelaki-lelaki, dia rajin tanya. Isteri dia meninggal. Anak perempuan dia 3 orang. Dan dia tak kahwin semula lepas bini dia mati. Raja dia hantar anak pergi sekolah balik. Dia tak kahwin pula. Anak cerdik-cerdik. Dalam mengajar Sungai Ulak, dia tak pernah penting. Dia pakai tu ada kepiah yang songkok hitam tu. Sampai warna jadi macam nak coklat. Dia tak tukar. Dia rajin mengaji. Satu masjid tahu bini dia mati. Dialah laki-laki yang paling rajin bertanya. Tiba-tiba dia mati. Lepas dia mati, tak ada siapa dah tanya soalan. Sebab apa? Sebab apa? Dia fikir kalau tanya banyak. Dia setiap minggu kalau saya ajak, hari Sabtu, malam Ahad, minggu pertama. Memang dia akan tanya. Dah tak ada siapa tanya dah. Hingga akhirnya diganti oleh Din Cendue. Din Cendue ni dia kerja Kelang. Dia mula meniaga Cendue lah jadi tokek Cendue besar. Ada cawangan dia. Dia kata biar ustaz saya rajin tanya. Tapi dia tak tanya juga. Dia kalau duduk jauh payah nak tanya. Baik, soalan kau nak tanya? Okey. Kalau tak tanya, saya nak bagi faham. Tajuk ke-6 sama dengan tajuk ke-5. Sama, tak ada beza. Cuma ada beza sikit. Baik, dengar elok. Tadi pada tadi.
anak perempuan kepada anak lelaki. Sekarang nombor 6 ada. Saudara seorang ataupun lebih, adik-beradik perempuan sebapa. Hukum dia sama, tetapi tak sama. Faham tak ni? Sama beberapa keadaan, tak sama beberapa keadaan yang lain. Faham tak? Tak faham. Adik perempuan, si mati. Dia dengan si mati. Pak tu, mak tu. Hukum dia sama dengan anak perempuan. Sama-sama dapat setengah. Lagi satu, ni siapa dia? Ni adik perempuan si mati. Pak tu, mak lain. Dia sama dengan cucu perempuan daripada anak lelaki. Faham tak ni? Babak faham bila? Saya ingat lagi duduk mengaji Mesir tu. Profesor buat lawak. Pakat gelak satu bilik darjah boleh kelas. Besar ni, pakat gelak lah. Saya pun gelak. Arab ni semua gelak. Melayu kita pun gelak. Sagi keluar duduk bawah pokok. Kawan-kawan tanya, apa gelak sebab apa? Faham tak ni? Tanya orang gelak apa? Kami pun tak faham. Sebab apa gelak? Dah, apa gelak? Aku gelak. Kalau tak gelak, maknanya apa dia? Kalau tak gelak, maknanya apa? Tak faham. Kemudian dia cerita. Baru lepas gelak, tu gelak faham. Mula-mula tu gelak, nak buat-buat faham, supaya orang kata kita faham. Macam tu. Jadi, jawapan dia, tanyalah soalan. Kau nak tanya? Tak mau tanya juga. Allah mengaji tahap lain. Tahap lain, kita mengaji murid baca depan guru. Itu lagi teruk. Murid kena baca. Baca, kenal Ustaz Aswad nak. Aswad. Saya panggil dia Ustaz Abiyat. Aswad mana hitam. Abiyat tu putih. Dia Abiyat ke Aswad? Okey. Tengok, mereka duduk ngaji master dulu. Tengok, duduk tepi prof. Kena baca kitab tu. Tahap macam tu. Kalau tak sabar, lari. Tuan-tuan mengaji tak sampai kena baca kitab kan. Cuma saya minta soalan pun tak mau nak tanya. Kan segi soalan tu hang tanya aku pun tak apa. Aku boleh jawab. Betul ke tak aku tak tahu. Allahu a'lam. Kita berhenti tuan-tuan. Satu kali jumpa satu tajuk. Okey. Tak ada dah soalan. Berapa kali tanya tak ada soalan, tak ada. Tak ada dekat tu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.